Zahra itu maksudnya bunga. Tetapi kalau Zahra, dia berkilauan seperti bintang-bintang Zahra. Dekatkan sikit. Tidak sampai dalam itu. Jadi selalunya jarang kita dengar orang memperbincangkan tentang Sayyidatina Fatimah Zahra. Saya pun tidak faham kenapa. Mungkin ada yang allergic atau mungkin ada yang takut difitnah apabila memperbincangkan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, mungkin ditakuti Syiah pula dituduh. Mencintai Ahlul Bait ni antara cabang daripada rukun iman, dan antara cara yang paling cepat untuk mendapat mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW. Diri kita cinta, Nabi sudah memang tentu cinta kita. Melalui hendak menuju kepada Allah, bukan kata saya, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, yang diambil daripada kitab Mukasyafatul Qulub oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, Syekh Junaid Al-Baghdadi menyatakan, tidaklah sampai seseorang itu, maksudnya itu tidaklah sampai seorang itu kepada Allah kecuali dia melalui jalan Al-Mustafa. Jalan Al-Mustafa apa? Jalan yang terpilih, orang insan yang terpilih. Siapa yang terpilih? Al-Mustafa, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ikutlah cara Nabi. Al-Quran, As-Sunnah, Hadis, amalan-amalan Nabi, itu zahir, dan juga akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi tidak, orang jahiliyah tidak memeluk Islam dengan Nabi berhujjah, berdalil, tetapi dengan akhlak saja. Alhamdulillah, Masjid Jami' Queenstown saya dapat lihat, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah, segala puji bagi Allah. Saya lihat Masjid Jami' Queenstown ni antara masjid yang julung-julung, perkataan Melayu tu, julung-julung, bukan julung-julung, itu julung-julung kali SEA Games, masjid yang jarang-jarang lah, kata P. Ramli, jarang-jarang di Singapura, yang mana yang kita bermaulid dan saudara dan sahabat kita yang tidak bermaulid dapat bersama. Dan boleh katalah saudara kita yang salafi lah, salafi, dapat bersama, duduk dalam satu kuliah pula tu. Ya Allah, cuba pergi ke masjid-masjid lain. Saya bukan memandang rendah masjid lain lah, saya tidak tahu. Saya 1 minggu di Singapura, 1 minggu di Malaysia. Begitulah seterusnya sampai yang cerita P. Ramli sebut, sampai Abang Jamil mampus. Jadi Masjid Jami' Queenstown ni alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mungkin kebanyakannya yang saya lihat, saya bertugas di masjid, jikalau kuliah tertentu, saudara-saudara salafi tidak akan duduk. Saudara salafi akan duduk dengan kuliah salafi. Saudara yang Asy'ariyah Maturidiyah dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi ini antara akhlak yang ditunjukkan penyatuan Islam di masjid, walaupun tidak gah, tidak besar, tetapi penyatuan kita berbeza ideologi. Ini yang buat Nabi SAW tersenyum. Inilah akhlak yang paling mulia. Ada satu buku dulu saya tertarik buku ini. Sebab itu don't judge a book by its cover. Ada satu ustaz ni saya tunjuk buku, ada kitab tentang Islam, perpecahan, bukan perpecahan, perbezaan pendapat antara Islam, bagaimana keluar mazhab ini. Kemudian di dalam buku tu gambar globe bumi, kemudian semuanya umat Islam berpimpinan tangan, pimpin tangan. Apa maksudnya itu? Dan apa tajuk kitab itu? Islam tidak bermazhab. Maksud kawan saya ni pula, bukan kawan lah, kenalan saya ini, dia kata tidak boleh baca buku ni. Kenapa pula? Islam kita ada mazhab-mazhab. Saya kata lihat covernya.
Semua umat Islam bersatu, tidak kira ideologi. Engkau nak Syiah ke, engkau nak Salafi ke, ada yang kata Wahabi ke, Asy'ariyah wa Maturidiyah ke, ada macam-macam lagi. Apa lagi? Ibadi ya, di mana, di Sudan atau di mana. Itu yang diiktiraf lah, yang diiktiraf oleh Al-Azhar dan sepakat ulama sedunia yang tidak sesat kan. Semuanya bersatu. Semuanya bersatu. Inilah yang akhlak yang mulia. Kita duduk di sini, saya tahu siapa yang Salafi. Nampak gayanya. Saya tahu siapa yang ini. Dan kalau kita tahu ada Salafi di situ, tidak ada Salafi di situ pun, kita yang bermaulid ini janganlah mengutuk orang yang tidak bermaulid. Yang tidak bermaulid pun jangan mengutuk orang yang bermaulid. Masing-masing ada dalil masing-masing. Ada Salafi di sini, tidak ada Salafi di sini, kita tetap sebagai pendakwah sama juga. Seperti kata Al-Habib Hasan Asy-Syadri rahimahullah ta'ala, mantan mudir Ribat Tarim, menyatakan jikalau diletakkan Sayyidina Ustaz Razam Al-Faqih Muqaddam di sebelah aku, Sayyidina Ustaz Razam ni bagi Ba'alawi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di sebelah aku sekarang ini, apa yang aku katakan ini di hadapannya atau dia tidak ada di sebelah aku, sama juga. Itu tanda orang-orang bertakwa. Itu tanda orang-orang bertakwa. Ada Salafi, tak ada Salafi, tetap kita tidak mencaci cela. Ya, ini juga peringatan. Saya kata ini pun peringatan untuk diri saya juga. Kadang-kadang kita ni media sosial ni, kita baca orang mencela-cela, kita terikut-ikut. Jangan banyak sangat media sosial ni. Kita menyatukan ummah. Ini yang paling buat Nabi SAW bergembira. Maulid ataupun tidak maulid, akhlak itu yang utama. Engkau maulid 100 majlis pun satu hari, tetapi akhlak engkau tidak jaga, tidak menggembirakan Rasulullah SAW. Kita menyatukan ummah. Bagaimana akhlak ini kita hendak mencapai cinta, nak sampai kepada Allah, mengikut Rasulullah SAW. Nabi juga cinta Ahlul Bait Rasulullah SAW, sehingga kan dimaktubkan di dalam Al-Quranul Karim, aku tidak minta apa-apa kepada kamu. Katakan, qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, Allah suruh Nabi SAW, perintahkan Nabi SAW sendiri menyatakan, aku tidak minta habuan apa-apa pun untuk membawa kamu mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, untuk beriman kepada Allah, melainkan mencintai Ahlul Baitku. Jadi untuk mencapai mahabbah kepada Nabi SAW, itu mencintai Ahlul Bait Nabi SAW. Bagaimana hendak mencintai Ahlul Bait Nabi SAW? Dengan mencintai ulama yang mencintai Ahlul Bait Nabi SAW. Dan itulah, kita jangan bila sebut tentang sahabat dan juga Ahlul Bait saja dikatakan Syiah. Ini masalah juga. Kita bukan kata apa, ini masalah juga. Saya aliran Asy'ariyah wa Maturidiyah. Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebab tu saya sebut Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kerana jikalau saya sebut Ahlussunnah wal Jamaah saja, yang menonton ni entah FB atau apa, ni FB live yang menonton ni mungkin ada Salafi, mereka juga kata mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga Syiah, mereka juga kata mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu saya sebut Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wa Maturidiyah. Salafi pun Ahlussunnah wal Jamaah. Semua Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang boleh menghukum? Allah saja. Yang mana benar, yang mana salah. Tapi selalu kita dengar hadis 73 golongan, satu golongan yang masuk syurga, 72 golongan masuk neraka kan? Ada tak pernah terbaca atau hadis menyatakan semua umat aku ni, 73 golongan ni semua masuk syurga? Ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang sepatutnya diketengahkan oleh pendakwah. Jangan semua kata menekankan 73 golongan, 72 golongan tidak masuk syurga, hanya satu golongan. Semua merebut nak jadi satu golongan itu. Ni apa cerita ni? Macam Causeway pula, naik bas kuning, berebut. Semua nak berebut masuk syurga. Berapa besar syurga itu? Apakah sempit sangat pemikiran kita? 73 golongan semua masuk syurga, kata Nabi SAW, maksud hadis itu, kecuali mereka yang tidak mahu mengikuti aku.
Jadi di sini terus terbuka dada kita, lapang kita rasa. Barulah kita saling kasih mengasihi. Ya, saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Sebab itu jikalau saya ditugaskan jadi imam, saya kata, sebab ada terjadi selalu yang ini berpegang pada pendapat bahu dengan bahu. Ada saudara kita berpegang dengan pendapat kaki dengan kaki. Semua ada dalil. Sebab itu bila saya jadi imam, ada tak imam-imam lain sebut bahu dengan bahu atau kaki dengan kaki? Ada tak? Ada? Ada Alhamdulillah, bagus. Itu sepatutnya jadi budaya di seluruh masjid di Singapura, di seluruh masjid di sedunia, supaya tidak ada perpecahan. Ini bahu dengan bahu, yang ini kaki dengan kaki. Dan kawan ni dia nak bulurkan kaki, yang ini pula larikan kaki dia, nak pertegakkan pendapat dia. Apakah itu akhlak Nabi SAW? Dalam solat aja nak memecah belahkan umat. Itu tidak sepatutnya. Ya, itu tidak sepatutnya. Dengan orang kafir kita boleh baik. Kenapa dengan saudara yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kerana berbeza ideologi aja kita nak lari-larikan kaki kita? Ya? Panas? Banyak zikir tu panas. Bagus ahli zikir. Rasa panas. Siapa yang menonton live ni, apa yang sebenarnya kata mungkin panas, kaki dengan kaki. Kaki dengan kaki panas? Entahlah. Bagi saya sedap. Bahu sebenarnya hadis yang saya baca dan saya pelajari yang sahih, betul-betul sahih, dia bukan kaki dengan kaki saja. Dia bukan dengan bahu saja. Dia bahu dengan bahu, sini dengan kaki ni dengan kaki ni, dan tumit dengan tumit sama-sama. Semuanya semua sama rata. Baru nampak keislaman itu semua satu saf bersatu. Itu yang sahih lah. Tapi saya tak boleh tekankan pendapat saya di situ. Masing-masing ada pendapat masing-masing, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Suka tiga orang lah. Asal jangan larikan kaki jikalau saudara-saudara kita hendak mendekatkan kaki. Itu salah satu akhlak. Kemudian Nabi mencintai ahlul baitnya, mencintai ulama yang mencintai ahlul bait. Barulah di situ ada disiplin. Islam ini ada disiplin. Bukan kita belajar terus, kalau kata orang belajar kitab tasawuf, kalau saudara kita yang lain, dan kita juga gunakan. Itu perkataan yang betul. Tasawuf ni istilah. Perkataannya ialah tazkiyatun nafs. Itu ada kitab tazkiyatun nafs. Apa itu? Pembersihan diri, pembersihan diri. Diri apa? Batin. Tasawuf lah tu. Kita ala syariah wa maturidiyah tasawuf. Tapi saudara kita yang lain tazkiyatun nafs. Oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah radhiyallahu anhu. Murid kepada siapa? Syekhul Islam Ibn Taymiyah radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini antara akhlak-akhlak mencintai ahlul bait Nabi SAW. Dan kita sudah masuk bab Sayyidah Zainab masuk Islam. Sayyidah Zainab masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sayyidah Zainab masuk Islam. Abul As tidak mahu masuk Islam. Abul As ini adalah anak saudara kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ini sejarah lengkap ni. Dia tidak terus masuk Sayyidah Fatimah. Kita sudah membicarakan tentang adik-beradiknya. Ini Sayyidah Zainab dulu, yang anak sulungnya, puteri yang sulung. Kemudian Abul As tidak mahu masuk Islam. Kemudian Sayyidah Zainab radhiyallahu anha mencelah dengan penuh kelembutan, menyatakan apa? Tidakkah adat orang-orang Quraisy itu pada zaman waktu itu, adat mereka untuk menyesatkan dirimu daripada yang benar, dan aku sendiri sudah memeluk Islam. Sayyidah Zainab dah declare dia masuk Islam. Abul As kemudian terperanjat dengan kata-kata isterinya. Dia kata, apa yang kau dah buat ni Zainab? Ya Zainab. Mereka penuh kelembutan. Penuh kelembutan. Cerita ni panjang tau, Sayyidah Zainab dengan Abul As. Ni kitab ni, tebal ni. Entah berapa tahun aku nak habis tak tahu. Kitab yang tipis, yang tasawuf, yang besok insya-Allah tasawuf, adab sulukil murid, adab orang-orang yang fokus menuju kepada Allah, tipis. Entah dah berapa tahun, 2 tahun ke berapa. Tipis, tapi huraiannya.
Sebab itu belajar berguru bukan bergoogle Itu yang merapu-rapu orang komen-komen kan, macam-macam. Sebab tidak berguru. Kemudian Abul As terperanjat dengan kata-kata isterinya, apa yang kau sudah lakukan ni Zainab? Apa kata Sayyidah Zainab radhiyallahu anha? Maksudnya itu, aku tidak akan mendustakan bapaku. Wallahi, engkau sendiri seperti yang kau sendiri ketahui, bapaku adalah orang yang paling jujur dan amanah. Dinamakan Al-Amin. Nabi SAW Al-Amin. Ada masih Al-Amin kan? Al-Amin daripada perkataan amanah. Akar katanya, antara akar katanya iman, siapa yang baca bahasa Arab. Jadi siapa yang tidak amanah, maka imannya dipersoalkan, termasuk pemerintah, termasuk siapa saja. Siapa yang tidak amanah, iman dipersoalkan, kerana itu antara akar katanya. Amanah, amin, iman. Amin, orang yang betul-betul menjaga amanah. Contoh, Nabi ni digelar bukan amin, Al-Amin. Kalau dalam bahasa Arab tu ada al di situ, itu memang betul-betul lah tu. Sebab itu orang ramai di sini nama Mustafa, tetapi tidak ada yang letak nama Al-Mustafa, kerana Al-Mustafa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Contoh, Nabi ini Al-Amin, yang sangat memegang amanah. Diberikan kepada Nabi, orang hendak pergi berdagang, diberikan kepada Nabi satu contoh kita kata duit, ada $5, ada $2, ada $10, serial numbernya semua begitu. Ditinggalkan kalau setahun jugalah serial number dia sama, duit dia sama, letaknya tidak dipegang pun. Kemudian orang datang kepada Nabi SAW, Nabi beri gitu. Kalau kita, bang nak duit tukar bang, itulah tukar. Betul tak? Ada berapa tu? Saya nak tukar 50 ni, duit kecil. Ada tu, letak amount dia sama juga kan? Amount dia sama juga kan? Bagi pandangan kita biasa je, asal amount sama, aku tidak curi apa, aku tukar aja duit kecil kan? Tapi tidak, itu hak orang. Itu contoh Al-Amin. Dan Abul As digelar Al-Amin Al-Thani. Al-Amin, orang yang paling amanah yang kedua selepas Nabi SAW. Abul As, menantu Nabi SAW, suami kepada Sayyidah Zainab. Kemudian selain Zainab berhenti sejenak, dan selepas itu Zainab menyatakan kepada Abul As, beliau declare, selain aku, ibuku iaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra, adik-beradikku Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar As-Siddiq juga telah masuk Islam. Siapa budak lelaki yang pertama masuk Islam? Sayyidina Ali. Yang pertama masuk Islam siapa? Sayyidatina Khadijah. Budak lelaki yang pertama masuk Islam Sayyidina Ali bin Abi Talib, diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali bin Abi Talib, apabila Nabi menyatakan tentang siapa nak masuk Islam, Sayyidina Ali bangun, disuruh duduk. Dalam sebagian riwayat disuruh duduk oleh Nabi SAW. Kerana apa? Ada orang yang lebih tua, hormati orang yang lebih tua. Siapa orang yang lebih tua? Sayyidina Abu Bakar. Yang kali kedua Nabi SAW sebut, Sayyidina Ali bangun lagi, Nabi SAW suruh duduk. Sayyidina Abu Bakar kemudian masuk Islam, kemudian Sayyidina Ali. Jadi lelaki yang pertama masuk Islam Sayyidina Abu Bakar. Budak lelaki yang pertama umurnya 10 tahun masuk Islam, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Sementara daripada kaum Abul As ni, mereka ni sepupu sepapat lah, kaum kerabat mereka ni semua. Kaum pula ada Uthman ibn Affan, Zubair bin Awam, Zubair bin Khuwailid, iaitu anak bapa saudaramu. Zubair bin Khuwailid. Ada yang menyatakan Zubair Al-Awwam masuk Islam.
Jadi tanpa menghiraukan kata-kata Zainab, Abul As berkata dengan nada macam kesal lah, macam apa yang kau fikir baik, maka baiklah. Macam kita lah, kan? Kita berbual dengan isteri kita, yang tak payah tukar langsir lah. Tahun ni dah berapa banyak langsir dah, pakainya pun setahun sekali. Baju kurung awak pun banyak, baju Melayu saya pun banyak. Pakailah. Umur dah 60, setiap tahun tukar, setiap tahun beli. Katalah 30 tahun dah kahwin, 28 tahun, 29 tahun, setiap tahun beli baju baru 3 pasang. Tak terpakai-pakai, pakainya setahun sekali. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Thumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Surah At-Takatsur. Kemudian akan dipersoalkan nikmat-nikmat yang telah digunakan oleh Allah kepada kamu. Itu rezeki mamluk, rezeki yang kau miliki. Banyak sangatlah yang belilah bang, tahun ni last lah, tahun ni special sikit lah. Kita pun baiklah yang macam ni lah cerita. Tapi ni buat masuk Islam. Ni saya kasih contoh semasa, jadi kita faham. Rupanya kesian, tanda-tanda tahun ni last lah bang, tahun ni lah. Rupanya nak meninggal, tanda-tanda nak meninggal bini kita tu. Betul, ada macam tu. Ada macam tu jadi appreciate lah orang-orang yang dekat dengan kita. Kadang-kadang kata tahun ni last ikutkan aja lah. Tapi kalau dah too much pun jangan ikutkan. Tahun ni last dah 5 tahun last. Tak mati-mati pun kau, dah sudah. Kemudian Abul As pun kata, apa yang kau fikirkan baik, maka tak apalah, baiklah untuk kau. Engkau ikutlah agama bapa engkau, sementara aku tetap dengan agama bapaku. Zainab isteri nak yang terbaik untuk suami. Ini contoh suami dan isteri nak terbaik untuk sesama sendiri, saling nasihat menasihati. Suami kalau keras, isteri kena lembut. Isteri kalau keras, suami kena lembut. Lembut dan diam tidak bererti kita tidak ada jawapan, kita salah, tapi untuk keharmonian rumah tangga. Kemudian Zainab menggelengkan kepala sambil menjawab dengan lembut, tidak wahai kanda, tidak wahai suamiku, aku harapkan engkau termasuk di antara orang-orang pertama yang masuk Islam, seperti mana Uthman, Zubair dan anak-anak bapa saudaramu. Dia mengharapkan orang-orang yang susah berasli masuk Islam, last baru dia masuk Islam, radhiyallahu anhu. Kisahnya sedih. Ada juga dalam sini ada. Setelah mendengar kata-kata daripada Zainab itu, Abul As tidak menjawab dan terus keluar menuju ke Darun Nadwah. Sementara Zainab di rumah menanti dengan penuh debaran. Kenapa menanti dengan penuh debaran? Apa itu Darun Nadwah? Di sini sebab itu kita belajar, apabila kita pelajari sejarah lengkap ini, bagusnya kita tahu apa tu Darun Nadwah. Pernah dengar Darun Nadwah? Ada siapa-siapa pernah dengar Darun Nadwah? Darun Nadwah. Dia bukan, kalau ejaan romanize Darun Nadwah. Darun Nadwah. Dar ni macam rumah lah, tempat. Nadwah ni berkumpul. Jadi apa nama tempat ni? Darun Nadwah. Ini dibangunkan, bangunan ini, Darun Nadwah ini, oleh buyut moyang leluhur Rasulullah SAW, iaitu Qusay bin Kilab. Kalau siapa belajar silsilah Nabi, siapa cinta Nabi SAW kena tahulah. Kena tahu Qusay bin Kilab. Ada banyak riwayat menyatakan Mekah waktu itu tidak ada bangunan yang betul-betul bangunan. Rumah-rumah orang ada, tapi yang bangunan hanya Kaabah.
200 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Qusay bin Kilab mendirikan Darun Nadwah. Apa Darun Nadwah ni? Tempat sidang parlimen untuk kaum Quraisy. Ada syair dalam bahasa Arab tentang Darun Nadwah ini. Terletak berhampiran dengan Masjidil Haram, masjid yang suci, terletak berhampiran. Di sinilah mereka selalu berkumpul untuk perkara-perkara membincangkan, discuss dan juga mengambil keputusan tentang perkara-perkara yang tertentu. Macam kita ada pot kan, ada hal ni, okey kita turun pot lah. Mana? Di sini kedai ni, restoran ni, Woodlands di mana, kedai kopi mana, ni kita pun bincang. Ada tempat-tempat pot kita. Mereka ada Darun Nadwah. Kalau di sini, kalau di Malaysia di Putrajaya Parlimen entah saya pun tidak tahu lah. Di Singapura ada apa? House of Parliament House of Parliament. House of Parliament. Di situlah tempat perbincangan mereka. Dan saya tambah sedikit untuk pengetahuan selepas Darun Nadwah ni, antara perkara yang sangat bukan simbolik, menonjol dalam membuat keputusan, perkara yang dibincangkan di Darun Nadwah ini adalah satu perkara yang sangat buruk. Sangat buruk setelah Nabi diutuskan. Itu pilihan terakhir mereka, dan orang Arab hampir-hampir menjadi seperti orang Yahudi. Yahudi ini dalam Al-Quran, dalam sirah-sirah Islam, kita jangan pukul rata semua Yahudi, jangan pukul rata. Ini dikatakan Yahudi yang jahat. Kita jangan pukul rata semua Yahudi, macam kafir. Bukan semua kafir, kafir harbi, ada kafir dhimmi. Macam mana ada uncle anti kata, good morning, kita pun morning. Takkanlah macam tu. Sedangkan kalau Rasulullah SAW, man adha dhimiyan atau kama qal faqad adhani wa man adhani faqad adallah. Siapa yang menyakiti kafir dhimmi dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dengan jelingan matanya, dengan tulisannya, racist comments terhadap kafir dhimmi yang duduk dengan kita ni, tidak ada apa-apa. Siapa yang menyakiti mereka, kata Nabi SAW, ya mereka menyakiti aku. Sesungguhnya mereka telah menyakiti aku. Siapa yang menyakiti aku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Sebab itu rahmatan lil alamin. Kafir harbi lain. Kafir harbi yang di Israel situ ada terbukti. Jangan tunggu mereka datang kepada kita, kata senior mereka. Saya lihat video tu. Jangan tunggu orang-orang datang kepada orang Arab ini datang kepada kamu, masuki rumah mereka dan bunuh mereka. Itu kafir harbi, itu wajib diperangi. Itu yang kita doakan untuk kemusnahan. Kasih sayang bertempat. Kita kasih sayang dengan orang kafir juga. Allah yahdihum Islam. Ya Allah, berilah mereka hidayah Islam. Kafir harbi, kita doakan itu kunut nazilah. Kunut nazilah kita ini berpandukan kunut nazilah Rasulullah SAW, kerana kafir harbi melampaui batas. Kenapa nak tukar kunut nazilah kepada jabatan agama, sedangkan Rasulullah SAW adalah contoh tauladan, uswatun hasanah, qudwah, suri tauladan yang terbaik. Dahlah kita tidak boleh pergi ke Palestin, menghalang kita ke Palestin. Kalau balik ke Singapura, kita kena duduk bawah tanah. Ini nak kunut nazilah pun tidak boleh. Apa nak jadi ni? Islam apa di Singapura ni? Jadi itu kafir harbi yang boleh kita kunut nazilah untuk itu. Orang kata kunut nazilah untuk perdamaian. Memanglah kita doa untuk perdamaian, tapi kunut nazilah Nabi sendiri SAW minta kehancuran untuk orang-orang ini. Kafir harbi, bukan kafir dhimmi. Ini sebenarnya bukan tugas pendakwah tau. Tapi kalau jabatan agama sendiri, sampai imam di India tu,
imam di masjid mana tu dihantar ke India kerana sampai imam-imam, saya sebut imam-imam takut nak baca apa? Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wansur 'alaina qaumil kafirin wansur 'alaina Allahumma ansur akhwanana fi Filistin. Dulu selalu kan kita dengar Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, Allahumma ansurna 'alal qaumil musyrikin, Allahumma ansur alaina, Allahumma ansur akhwanana ala nasarah Yahud. Disebut nasarah tu, itu kafir harbi, perang salib, kafir harbi. Ini kerja jabatan agama untuk explain bahawa Islam bukan gini. Terus kena hantar balik, kesian. Sekarang masuk kunut nazilah pula, tidak boleh doakan untuk kehancuran mereka, tapi diorang boleh menghancurkan kita. Jadi diajar untuk apa? Diajar untuk orang tampar pipi kita sebelah kanan, kemudian kita beri pipi kita sebelah kiri pula untuk ditampar, kemudian kita kasih hidung kita pula untuk ditumbuk. Ini yang diajar, seolah-olahnya lah, seolah-olahnya seperti diajar masyarakat begitu. Dan ini bukan ajaran Islam. Dia ada had-had limit dia. Maruah patut dijaga. Jadi yang paling jijik sekali, yang saya balik kepada Darun Nadwah tadi, yang paling jijik sekali ialah komplot untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komplot untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir orang Arab menjadi seperti orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi ini mereka terkenal sebagai pembunuh nabi-nabi mereka sendiri. Nabi Isa AS hendak dibunuhnya, tapi tidak. Mereka fikir nabi mereka akan keluar yang terakhir, rupanya daripada golongan Arab, daripada golongan kamu sendiri. Ada dalam kitab Taurat, golongan kamu maksudnya sepupu sepapat. Yahudi dengan Arab ni akan dekat-dekat. Daripada golongan kamu, mereka tafsirkan lain. Ingat, mereka fikir daripada golongan mereka, tapi daripada golongan Arab. Disuruh beriman dalam Taurat. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad Muhammad. Tapi mereka tidak beriman. Kemudian mereka berkomplot di Darun Nadwah. Inilah mereka berkomplot. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh siapa? Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya, sedangkan para pemuda Quraisy sudah mengepung rumah itu. Sayyidina Ali pun tanpa no questions asked baring di tempat pembaringan Nabi SAW dan menutup tubuhnya. Sebab itulah orang kafir Nasrani pun mereka menyebut the number one in the world sampai sekarang, the 100 most influential people is Muhammad. Ada saya baca artikel, orang bising, orang bukan beliau, orang yang tulis ini. Orang yang tulis ni nombor satu ni Muhammad, most influential people in the world. 100 most influential people, number one Muhammad. Sampai sekarang. Kerana apa? Mula-mula dibukan oleh di dalam auditorium ini, dibukan. Ada siapa baca perkara ini tentang writer ni? Dibukan orang, bu engkau orang ni, tapi engkau cakap Muhammad nombor satu. Beliau tanya satu je. Sekarang kalau Isa ada di depan kita, Jesus ada di depan kita, siapa yang berani mati untuk Jesus? Siapa yang berani mati untuk Jesus? Satu dewan senyap. Tetapi Muhammad sudah dibuktikan bahawa para sahabat berani untuk mati. Contoh Sayyidina Ali, no question asked. Muhammad suruh ini 313 perang Badar, pergi.
Terjun tak tu? Terjun. Bukan saja para sahabat, para salafun salih, para tabi'in, sehingga sekarang kalau Nabi SAW ajarannya, orang ada menyongsangkan ajarannya, orang ada tulis kartunnya, orang ada menghina Nabi kita SAW, kita berani ke depan dan mati untuk Rasulullah SAW. Betul atau tidak? Betul lah tu bunyi tu. Jadi di dalam dewan tu semua senyap, semua tidak berani untuk mati untuk Isa. Tapi sampai sekarang umat Nabi SAW berani mati untuk Nabi SAW, dan makin berkembang kata-kata Rasulullah SAW itu. Maka setelah mendengar kata-kata akhir daripada Zainab, Abu As pergi ke Darun Nadwa. Kemudian apabila malam tiba, Abu As menundukkan kepalanya dengan penuh kesedihan. Zainab membiarkan suaminya masuk ke rumah dan duduk dengan tenang sambil menanti dengan sabar. Ini sifat isteri yang solehah. Isteri-isteri kalau ada yang dengar ni, tak tahu perempuan, tempat perempuan ada terbuka lampu tu, ada buka lampu, tidak tahu ada ataupun tidak perempuan. Isteri-isteri, masalah sekarang ni, suami belum masuk pintu gate lagi, kau dah bising, bang ada masalah ini lah bang ada masalah. Suami macam nak lari balik. Lebih baik aku duduk kedai kopi, aku pergi masjid Jami' Queenstown solat maghrib, lepas tu aku duduk lepak minum kopi, start rukuk. Aku belum masuk gate, dia dah macam-macam masalah. Aku tempat kerja dah macam-macam masalah, balik rumah macam-macam masalah. Ini kita belajar akhlak. Suami balik, tunggu, diam dulu, kasih suami relax. Itulah Sayyidatina Khadijatul Kubra buat. Itulah Sayyidah Fatimah Az-Zahra buat. Siapa lagi panutan wanita-wanita muslimah dan salihah jika tidak Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Maka setelah itu menanti dengan sabar, dia diam, dia duduk tunggu suaminya bersuara. Maka Abu As radhiyallahu anhu berkata kepadanya, maksudnya ini, sebentar tadi aku telah berjumpa dengan bapamu berhampiran Kaabah, dia mengajak aku masuk Islam. Abu As kemudian menjadi keluh dan tidak dapat meneruskan kata-katanya. Zainab tahulah apa yang sedang difikirkan oleh suaminya ketika melihat wajah suaminya tu keruh, mulut mereka seakan dikunci, hati mereka diselubungi kesedihan sehingga mendorong mereka berpelukan. Sedihlah sebab tahu bahawa suaminya belum bersedia, tidak mahu masuk Islam dahulu. Malam itu dan hari-hari berikutnya mereka tidak dapat melelapkan mata. Jika mereka hanya akan terlelap bila terlalu letih, namun apabila terjaga, perasaan sedih masih menyelubungi mereka. Ni stres. Sebab Sayyidah Zainab masuk Islam, suaminya tidak masuk Islam, dan Sayyidah Zainab tidak mahu suaminya jadi sesat. Ni isteri yang solehah. Saya berhenti di sini dulu. Ya, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan yang kena mengena? Yang tidak ada kena mengena, apa-apa soalan? Tidak ada. Baik, InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu. Awal 8-9 minit tak apalah, habis awal, Alhamdulillah. Okey. Jadi kita, ya Allah, airplane mode dia pun masih keluar music. Ni advertisement ni. Jadi dengan itu kita akhiri yang tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini dalam bentuk qasidah. Dalam bentuk qasidah tapi dia doa untuk diri kita. Maksudnya, wahai Tuhan kami, Engkau mengetahui diri kami bahawa kami telah banyak buat kesalahan dan kerosakan, ampuni kami, macam itulah. Kau lebih mengetahui diri kami, ya. Allah lebih mengetahui diri kita. Kita sendiri kadang-kadang selalunya tidak tahu diri kita, yang kurang bertafakur, ya. Jadi ini antara
qasidah ni sebenarnya apa maksud qasidah, saya terangkanlah. Qasidah ni apa? Daripada perkataan qasad, niat, lintasan hati, maksud, qasad, qasidah. Qasidah ni apa? Orang selalu cakap qasidah ya hanana, ya hanana, ya hanana, kan ada kan? Apa tu maksud tu? Maksudnya itu qasidah ini melantunkan kerinduan yang membuak-buak di dalam hati, dikeluarkan. Kalau zaman sekarang dipanggil qasidah, zaman dulu dipanggil syair. Ini antara sunnah Rasulullah SAW. Apabila perang Khandaq itu mereka berqasidah, Nabi pun berqasidah. Bahasa sekarang qasidah, bahasa dulu syair. Mereka melanturkan syair. Di atas kenderaan pun mereka bersyair. Mereka ada berdoa. Syair mereka tu bukan syair yang lawa, memuji Nabi, memuji Allah dan sebagainya, dan berdoa kepada Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil kulla hawbah wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهابة النسائم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Mudah-mudahan insya-Allah besok siapa yang berkesempatan kuliah zuhur kitab Adab Sulukil Murid oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di Karang, insya-Allah kita jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.